Hai, bertemu kembali dalam rancangan kegemaran anda, Horror Story. Dan kisah-kisah yang anda dengar adalah perkongsian daripada peminat cerita horror story. Dengan kesempatan ini, saya akan bercerita satu kisah yang telah terjadi kepada sahabat kita, iaitu tak perlu kita sebut nama, kita pakai nama samaran No. Okey. Dan tanpa berlengah, mari kita dengar kisah yang telah dikongsikan kepada saya. Kisah ini pun terjadi semasa adik saya dilahirkan. Apabila telah dilahirkan ini, adik saya sering menangis selepas dia waktu maghrib dan non-stop sehingga subuh. Jadi satu hari itu, tengah duduk, adik saya pun baru tidur. Kami sekeluarga duduk menonton TV, dan tiba-tiba kami pun terdengar benda terjatuh di atas bumbung kami. Selepas benda jatuh dari atas bumi itu, adik saya pun menangis seperti kena pukul. Masa tu juga kami dengar seperti ada benda bergerak di atas bumbung kami. Abah pun terus mengajak abang saya keluar untuk melihat benda apa yang jatuh di atas bumbung rumah kami. Saya pun ditugaskan untuk menjaga pintu, dan saya pun sambil terfikir dengan kata-kata orang dahulu, jika ingin menghalang sesuatu ataupun menghalau sesuatu makhluk halus keluar dari rumah ataupun menghalang dia untuk masuk ke rumah, kita hendaklah memegang penyapu lidi. Itu mungkin betul, saya pun tak pasti. Mungkin anda semua tahu akan benda itu, saya pun tak pasti. Okey, mari kita sambung. Tengah abah saya suluh, abah pun bertanya kepada saya, "No, ada nampak apa-apa tak?" Saya pun menjawab, "Tak ada, abah." Entah macam mana time abah saya menyuluh ke arah pokok koko belakang rumah saya. Saya pun dengan tiba-tiba ternampak Cik Ponti tengah merangkak, dan saya pun terus menjerit kepada abah saya, "Abah, benda tu sedang menuju ke sini." Mungkin begitulah, kita pun tak tahu. Saya pun menjerit kepada abah, mencakap benda itu dekat mana. "Abah, benda tu ada dekat bawah pokok." Dengan itu apa lagi, abah pun kejarlah benda itu dengan parang. Terlepas dari kes itu, adik saya pun dah tak kuat menangis lagi.
dan bersambung. So ini ada part-part juga. So ada lagi satu case ni, ada cerita lagi. Mungkin ini sambungan dia, kita pun tak tahu. So kita cuba membaca. Mungkin ini sambungan dia lah. Okey, mari kita mulakan kisah pengalaman yang satu ini. Ada lagi cerita saya. Selepas kejadian yang menimpa adik, saya pun start boleh nampak benda-benda halus. Kes jadi semasa ataupun kes pengalaman ini terjadi semasa saya hendak membuang air. Masa tu kami baru pindah ke rumah yang baru. Sebenarnya rumah lama dengan rumah baru tidak jauh, sedepa aja. Masa ni tandas jauh sebab rumah kampung kan, tandas dekat luar. Okey, jadi masa nak pergi membuang air, saya pun ajaklah mak buat teman sebab takut kalau seorang-seorang ni. Hihihihi. Beliau pun ketawa. Dan semasa nak keluar rumah, hati pun dah tak sedap. Dah tak sedap dah berfikir yang bukan-bukan, tetapi oleh kerana dah ada hajat, kenalah teruskan juga. Tengah berjalan nak ke tandas, mata ni boleh pula memandang ke arah hutan di belakang rumah. Sekali saya pun ternampak benda putih di atas pokok. Tetapi masa itu saya tak fikir pun nampak benda itu. So saya buat tak kisah. Tetapi entah bagaimana, mata ini nak tengok lagi. Elok tengok, tak lama benda itu pun mengangkat muka yang ternampak mata merah dengan muka hodoh yang pucat. Saya pun terus lari dan menarik tangan mak untuk mengajak masuk ke rumah. Elok kami masuk, benda itu pun bertenggek di atas bumbung. Saya pun terfikir ada seseorang orang tua mengatakan sendok kayu boleh menghalau benda itu, makhluk halus. So saya pun terus mencari sendok kayu dan saya pun membuang. Memang betul, elok baling atas bumbung, dengar benda itu menjerit kuat. Selepas kejadian itu, Abah pun tak membenarkan kami anak-anaknya pergi membuang air malam-malam hari. Abah pun membuatkan satu tandas sementara di dekat rumah. Dan Abah pun membawa abang saya untuk menebang pohon yang di belakang rumah, yang di tempat benda itu duduk semalam. Setelah dari kejadian itu, saya pun kerap melihat benda-benda halus, sehinggalah seseorang yang datang menolong menutupkan mata batin saya. Alhamdulillah. So itulah tadi kisah atau pengalaman daripada No
yang bukan nama sebenar, nama samaran yang telah saya gunakan. Agak seram. Kes yang pertama terjadi kepada adik dia yang masih bayi, yang sering menangis, diganggu oleh makhluk halus itu. Kita pun tak tahu sama ada itu hantu apa. Sebab kebanyakan dia kalau terjadi kepada budak kecil itu mesti akan dikaitkan dengan, kalau di Indonesia lah, akan dikaitkan dengan hantu wewe gombel. Kalau kita di Malaysia ni kuntilanak. So, kes yang kedua ini pun sama terjadi kepada kakak dia, kepada penghantar ini sendiri. Okey, harap anda semua terhibur dan mohon maaf kalau ada tersalah. Dan kepada anda semua pendengar setia Horror Story, kalau anda ada kisah-kisah misteri, kisah seram yang ingin anda kongsikan kepada saya, anda boleh email kepada saya wilsonrobi662@gmail.com atau ke Facebook saya Robbie Wilson, ataupun anda boleh WhatsApp kepada saya, chat ataupun voice note, dan send kepada WhatsApp saya iaitu 014-286-0082. Cerita anda akan dikongsikan di channel saya. Okey, jangan lupa please like, comment, share and subscribe. Dimohon subscribe dia, kerana percuma, tak perlu bayar. Dan jangan lupa tekan tombol loceng di bawah agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru atau kisah-kisah terbaru dari saya. Akhir kata, janganlah takut kepada makhluk halus kerana darjat kita lebih tinggi daripada mereka.